kita berada di dalam satu majlis zikrullah. Majlis yang bersama-sama dengan kita ialah para malaikat. Sebagaimana yang Nabi SAW menyebut, innal malaikata la tad'u ajnahatiha li talibil ilmi wa ridha bima yasna' atau kama qala. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada mereka yang berada di dalam majlis ilmu dan diredha terhadap apa saja yang dilakukan oleh mereka yang berada di dalam majlis tersebut. InsyaAllah di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memetik satu nasihat daripada Abdullah ibnu Abbas, yang merupakan seorang kibarus sahabah, ulama min kibaris sahabah, seorang ulama dari kalangan pembesar-pembesar sahabat, yang merupakan salah seorang daripada ulama sahabat yang hebat. Di sana terdapatnya tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas ni ialah satu tafsir yang ma'thur. Maknanya tafsir yang mu'tabar. Kalau di dalam penulisan tesis ataupun penulisan ilmiah di universiti, tafsir Ibnu Abbas ini menjadi satu rujukan yang otoriti, yang mempunyai kekuatan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Abdullah ibn Abbas ni ialah merupakan sepupu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah merupakan sepupu baginda. Dia memeluk Islam ketika usianya begitu muda. Dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Sebelum hijrah 3 tahun Nabi berhijrah, maka Abdullah ibn Abbas dilahirkan. Dia anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu dua beradik dengan Nabi kita, dua beradik dengan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau seorang yang alim, banyak meriwayatkan hadis-hadis setaraf dengan Abu Hurairah dan juga di kalangan Anas bin Malik. Dan Abdullah bin Abbas ni menjadi rujukan di kalangan para sahabat yang lain. Pernah satu peristiwa ketika Abdullah bin Abbas ni dia tidur di rumah Nabi SAW. Waktu itu dia masih kecil lagi. Dia dengar Nabi bangun tengah malam untuk tahajud, maka dia cepat-cepat pergi ambil bijana air
untuk nak membantu Nabi SAW untuk baginda mengambil uduk. Jadi baginda begitu kagum dengan sifat budak yang masih kecil ini. Dan di antara doa yang masyhur, Nabi berdoa kepada Abdullah ibn Abbas ini yang makbul doanya. Sehingga kan Abdullah ibn Abbas menjadi seorang yang alim. Antara doa daripada Nabi kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, keberikanlah kepada budak ini faqih di dalam kepahaman agamanya. Faqih yang mendalam dalam agamanya, bidang agamanya. Wa'allimhu ta'wil, dan ajar kepadanya berkenaan dengan ilmu-ilmu tafsir. Maka jadilah Abdullah ibn Abbas ini sebagai seorang yang hebat dalam bidang ilmu tafsir. Di antara nasihat Ibn Abbas, dia kata, usika bisittati asya'. Ada orang datang minta nasihat kepada dia. Maka ni di antara sikap perangai, akhlak dari kalangan para sahabat dan generasi-generasi yang awal dahulu, mereka suka untuk nak minta nasihat. Kalau mereka jumpa dari kalangan mereka, mereka mengatakan, usyiru alayya, tolong beri kepadaku nasihat. Usika, ausini, tolong berikan nasihat kepadaku. Jadi bentuk-bentuk nasihat yang mereka suka untuk memberikan nasihat dan minta nasihat. Bukan saja mereka ni memberi nasihat, malahan mereka suka untuk nak meminta nasihat. Ini sikap yang ada kepada mereka. Termasuklah juga kita tengok apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana Sayyidina Umar sendiri pun ketika naik menjadi seorang khalifah, kerana Sayyidina Umar ni waktu dia menjadi khalifah ni orang takut, orang bimbang. Sayyidina Umar ni orang yang tegas, tak boleh terima pandangan orang, tak boleh kritik. Sebelik satu ucapan yang masyhur, Sayyidina Umar mengatakan, iza ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu tengok aku berada di dalam keadaan yang menyeleweng, kebetulkan aku. Dia bangun. Salah seorang daripada dengar ucapan baginda itu, seorang badui yang bangun, dia kata, wahai Umar, kalau engkau tidak betul, akan kubetulkan kamu dengan pedang. Ini nak menggambarkan tentang betapa hebatnya di kalangan pimpinan-pimpinan dulu. Jangan pula kita pula nak betul. Kalau betul kita nak betul pimpinan kita, ada setengah orang kata kan, dia kujah dengan benda ni. Yang pertamanya, takkan kau tu badui. Kau tu orang kata educated, ada orang panggil ilmu, ada akhlak, orang kata kan. Dia kita katakan dalam surat agung sebagainya, dalam tak boleh kita nak tegur dalam bentuk maki hamun. Sayyidina Umar pun badui angkat pedang, saya cakap mulutnya,
Awak minta maaf hang badui ke? Kan, jangan betul kan. Saya nak ceritanya tentang bagaimana sikap keterbukaan yang ada dari kalangan para sahabat dalam bentuk begitu. Dan kita sebagai seorang pemimpin pun juga bersedia untuk kena menerima kritikan dan pandangan. Bila kita jadi pemimpin ni, memang kita akan terdedah dengan apa saja yang orang akan tengok kita. Orang perhati kita semua perkara. Sebab tu bersedialah. Nak jadi pemimpin ni mesti ada kekuatan mental dan fizikal. Kalau tak ada, pakai rebah tengah jalan. Kan? Kalau tak ada, pakai rebah. Kalau tak ada kekuatan gitu. Orang maki kita, orang sebagainya kan. Itu biasa. Terutamanya waktu saya ingat, waktu jadi menteri dulu kan. 24 jam. Round o'clock, orang hantam kita. Kalau tak ada kekuatan, memang rebah. Tapi kita steady lagi lah. Makan pun kenyang, mandi pun boleh basah. Okey lagi lah. Tidur pun boleh lena. Jadi semakna sebutnya, ialah memang betul. Memang sama juga kita pegang jawatan di dalam organisasi, parti ke, ataupun mana-mana sebagainya. Itu benda yang lumrah. Orang akan kritik kita. Jadi orang akan fokus. Selalunya macam, tuan-tuan kenal saya tak kenal tuan-tuan. Itu biasa. Itu biasa. Oleh kerana apa? Semua orang fokus. Lebih kurang dekat dengan 90,000, 70,000, 80,000 pengundi di bahagian serai ni, dia fokus saya seorang. Saya tak kenal. Jadi orang fokus kita. Orang tengok kadang-kadang waktu kita bersalam dengan orang, kan? Kemungkinan kebetulan waktu kita bersalam tadi kita ada orang kata apa, muka kita tu agak masam sikit. Orang kata ni apa ni? Jadi YB pun muka masam. Padahal kita senyum selalu lah. Kebetulan waktu tu masam sikit muka. Kan? Jadi tu benda-benda lumrah berlaku. Ni kita kena bersedia dalam soal untuk orang nak mengkritik, beri pandangan, itu benda biasa. Jadi kita jangan cepat untuk nak melenting ataupun yang keduanya, kadang-kadang mereka beri pandangan tu sebagai orang yang tidak mengetahui hakikat sebenar. Dia tak faham. Dia kata macam dalam surat agung, dia kata macam-macam dekat YDP, AJK sebagainya kata. Dia tak tahu. Pasal maklumat tak ada. Dia kritik dulu. Dia tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Sedangkan kita telah ambil perjalanan. Sedangkan kita nak buat benda tu mungkin ada masalah sikit. Tak boleh buat. Jadi dia duk anggap. Dia hentam dulu. Lepas kita beri penjelasan, dia kata baru dapat clear apa yang kita berikan tadi. Ini lumrah. Biasa. Macam kita jadi pemangkang kan. Senang. Kita taruh ya. Taruh yang hentam. Pasal kita tak tahu hakikat sebenar berlaku. Hakikat sebenar berlaku itu lumrah biasa. Berlaku di dalam konteks kita sebagai manusia. Bagi kita sebagai pemimpin, tak boleh emosi lah. Sama ada kita pemimpin organisasi ke, pemimpin negara ke, kita tak boleh emosi. Tak boleh emosi. Macam saya ingat dulu waktu jadi menteri dulu, yang kali saya pun tak marah dia orang. Dia kata pasal apa duit ni kita tak boleh bantu untuk sekolah-sekolah, pondok sebagainya. Dia anggap macam duit ni mudah nak ambil. Begitu saja. Sedangkan duit kerajaan ni dia ada kepala dia. Dia ada tajuk dia. Bukan sembarangan kita boleh bagi duit ke orang. Audit nak merecek tiap-tiap tahun. Nanti dia tengok belanja ni pasal apa, tak sama ni. Pasal apa awak keluar belanja untuk lain, sedangkan peruntukan untuk lain. Peruntukan untuk lain. Contohnya bisa katakan seperti mana untuk bantuan infra. Tahun lepas kita dapat 140 juta. Tahun 2022. Tahun sebelumnya 1 juta. Meningkat 40 juta kita katakan. Infra tu untuk nak betulkan sekolah-sekolah yang adalah nak baiki repair sebagainya, 140 juta. Untuk sekolah-sekolah, pondok, tahfiz dan sekolah agama rakyat yang berdaftar. Waktu COVID, ada orang minta. Supaya boleh tak? Ustaz dia kata supaya kita minta supaya kami nak duit tu, kami tak nak buat infra. Kami nak duit. Nak duit supaya duit ni dapat kami belanjakan untuk pengurusan bayar gaji cikgu sebagainya. Memang kita minta, tapi tak boleh. Kerana diluluskan ialah untuk infra. Untuk buat bangunan. Tak boleh kita nak tukar dalam bentuk cash. Kalau kita tukar dalam bentuk cash, lepas tu saya pun pakai baju orange, duduk sebelah dengan lah. Duduk jail. Dia kadang-kadang tak faham. Tapi saya tak pernah marah. Kita tahu. Pasal dia cakap macam kita juga tidak memahami. Kita dah anggap
Bila jadi menteri ni boleh buat apa saja, duit ni macam pak kita punya. Dia tak boleh. Kan? Itu yang benda-benda yang, sebab tu macam orang kritik tu, jadi kita kena sabar lah. Jadi mendapat, kurang-kurangnya dapat pahala sabar lah. Sabar. Jadi itu, bila balik pada cerita sahabat ni tuan-tuan, mereka memang jumpa di kalangan mereka, mereka minta untuk nasihat. Sebab itulah di antara perangai akhlak sahabat ni, mereka tak akan berpisah melainkan setelah membaca suratul Asr. Wal Asri. Mereka baca. Lepas tu baru mereka berpisah. Pisah. Jadi antara ada orang yang datang jumpa dengan Abdullah bin Abbas ni, dia seorang sahabat. Sahabat ni ialah orang yang sempat berjumpa dengan Nabi. Itu sahabat. Yang kedua, orang yang beriman dengan Allah dan Nabi. Itu sahabat. Kalau jumpa macam Abu Jahal, jumpa juga. Tapi tak beriman. Itu bukan sahabat. Yang ketiganya, dia mati dalam keadaan Islam. Kita tak nak dia masuk. Dia orang kata apa, dia beriman, jumpa Nabi, kemudian dia murtad. Itu bukan sahabat. Kerana sahabat ni, orang yang, orang kata apa, orang yang mulia. Orang yang mulia di sisi sahabat. Walaupun sahabat ni bukan maksum. Tapi mereka adalah merupakan orang yang duduk dengan zaman Nabi. Orang dekat dengan Nabi. Orang yang susah dengan Nabi. Orang yang mempertahankan Nabi. Ni para sahabat ni tadi. Sebab tu besarnya kelebihan mereka. Sahabat ni tadi. Antara nasihat Abdullah bin Abbas ni kata, awaluha yaqinul qalb bil asya' allati takaffalallahu laka biha. Pertamanya, dia nasihat dia kata, naklah kamu yakin hatimu terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala untuk kamu. Yang ni, pertamanya kamu kena yakin. Awaluha yaqinul qalb. Kamu yakinlah hati kamu. Yakin ni kenalah hati. Mulut saja tak boleh. Dia kena yakin dekat hati. Baru dia boleh diterjemahkan dalam bentuk fizikal, dalam bentuk tubuh. Yakin dalam hati kamu bil asya'i allati takaffalallahu biha. Kamu yakinlah hati kamu Allah Ta'ala telah memberikan jaminan oleh Allah untukmu. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan jaminan kepada kamu. Allah Ta'ala telah jaminkan kepada kamu, dan jangan kamu bimbang dan jangan kamu risau. Kamu risau. Kerana semuanya telah pun tertulis sejak daripada azali di Lauh Mahfuz. Antara yang kita faham dan kita tahu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun menulis, antaranya ialah berkenaan dengan ajal kita. Dia tulis berkenaan dengan ajal kita. Ketika kita duduk di dalam rahim mak kita, waktu ditiupkan roh dalam diri kita itu, ajal kita. Yang pertama, yang kedua rezeki kita, yang ketiga bahagia kita, yang keempat celaka kita. Semuanya telah pun ditetapkan di situ. Maksudnya ialah rezeki. Rezeki ini ialah Allah Ta'ala telah tentukan. Oleh itulah, nyawa kita ni sama dengan rezeki kita. Sama dengan rezeki kita. Kalau Allah Ta'ala wafatkan kita, Allah Ta'ala matikan kita tu tuan-tuan, maknanya rezeki kita tak ada dah. Rezeki kita tak ada dah. Sebab tu kalau kita tengok, kalau orang sakit, dia apple jurai ni pun tak boleh makan dah, ataupun sikit tu, pendek kita boleh panggil adik-beradik kan. Adik-beradik kan. Maknanya kalau kita tengok dia tu kuat makan lagi tu, alamat mati dia tu.
Kan? Ustazah melawak dengan saya lah. Saya tinggal dia. Dia kata dia lalu makan tu okey dia tu boleh tinggal. Kalau dia sakit demam kan. Jadi itu benda yang kita katakan itu. Memang kita apabila apa rezeki kita tu sama dengan ajal kita. Apabila kita tak ada rezeki kita tu habis, maknanya rezeki kita tu ajal kita pun tak ada dah. Ajal kita pun tak ada dah. Ajal kita pun tidak ada. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ni kita kena yakin bab rezeki. Rezeki ni Allah Ta'ala janji kat kita dah. Setiap kita ni ada rezeki. Saya selalu duduk, orang kata apa, pergi ziarah, turun jumpa masyarakat. Kadang-kadang macam-macam kita tengok masyarakat ni. Tengok kadang anak-anak kecil-kecil kan, keliaran. Lepas tu kita tanya orang kampung, ayah masuk jail, duduk jail Ustaz. Dadah macam ni. Tapi budak ni mati tak? Budak ni tak mati. Allah Ta'ala tentu rezeki dia. Kita tengok kesian. Tengok budak-budak duduk kedai, duduk berkeliaran ikut jalan, kita panggil dia. Ni kita orang lain pun sama juga. Bila tengok dia kesian, mari tengok, mari. Ambil makan, suruh makan. Artinya apa dia? Rezeki tu ada. Tak mati dia. Allah Ta'ala tentukan begitu dah. Tu hak budak macam tu. Ini kita pula Allah Ta'ala beri kepada kita tulang empat kerat. Tulang empat kerat. Sebab tu kalau di Malaysia ni kita katakan, kalau orang panggil apa, kalau dia malas, dia tak buat kerja tu memang malas lah. Malas lah. Kerja tu ada manjang. Jangan fikir nak kerja DO. DO tu tak boleh seorang ni, jawatan DO bagan serai seorang ni, krian ni seorang ni kan. Mana kerja tu nak sebut kerja. Kerja tu ada insya-Allah. Cuma jangan pilih. Jangan pilih. Lepas tu saya tertarik dengan ada seorang usahawan yang berjaya. Dia kata, Ustaz, memang kita pada peringkat mulaan jangan pilih kerja mana. Ada kerja, buatlah kerja tu dulu. Mungkin lepas tu dia kata, dia akan berikan peluang pada kita, kita tengok bagainya. Yang penting, bergerak tulang pak kerat kita ni, Tuhan bagi rezeki kat kita. Kita kena yakin. Duduk saja tak boleh. Sebab tu, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada seorang yang dia duduk berzikir ketika semayang ni. Sayyidina Umar tanya dia, nak tanya hang ni, hang makan macam mana? Aku makan tak lagi, ada orang bagi aku. Sayyidina Umar kata, bebas hang balik dah. Aku berlantan kepala. Sayyidina Umar kan cengih. Sayyidina Umar kata, inna sama'a la tamtiru zahab wal fiddah. Langit tidak akan turunnya emas dan juga perak. Kamu kena usaha, kamu kena cari. Bukannya kita katakan, kau malas, kamu tak bergerak. Tak boleh. Kalau bergerak adalah kita. Bergerak adalah orang kata rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Syarat mesti berusaha, bekerja. Apa saja. Banyak sangat. Kita katakan, di keliling kelalang kita ni, ke tempat kita ni macam ada kedai dan sebagainya, kebun, macam-macam lah nak sebutnya. Yang penting, nak bekerja. Tuhan tentu rezeki kita. Jangan buat lawi buruk pula. Dia dengar kuliah Ustaz. Ustaz kata rezeki Tuhan dah tentukan. Jadi kalau hari ni pun saya tak bekerja pun, rezeki Tuhan dah tentu dah. Memang tak lagi ada orang hantar. Tu dia menyalahkan konsep qada dan qadar. Dia menyalahkan apa yang kita katakan rezeki tadi. Kerana Tuhan nak beri kepada kita ni tuan-tuan, dia tetap bergantung juga dengan hukum alam. Sunnah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah Ta'ala ni dia tak bertukar. Tak bertukar. Macam tak bertukar. Kalau kamu tak mencari, kalau kamu nak harapkan air duduk atas meja ni, pasal apa tak minum? Tak apalah. Rezeki tentukan saat lagi, air ni melayang masuk dalam mulut saya. Takkan berlaku gitu. Tak berlaku gitu.
Kita tak suap, tak usah. Tak boleh. Kita tak bercari, kita tak dapat. Tak dapat. Tapi kita kena yakin, rezeki kita ada. Macam orang duk pergi ke laut tu. Pergi ke laut. Itu memang orang anggap sebagai orang yang kuat bergantung dengan Tuhan. Kuat bergantung dengan rezeki. Air nak cari ikan di laut tu bukan cari ikan nak sangka. Dan laut, yang tak tahu. Yang tak tahu orang kata ikan dapat atau tidak. Ikan duduk laut. Ni kalau mereka tu orang-orang yang beriman ni tuan-tuan, mereka makin dekat dengan Allah. Makin yakin, percaya dengan rezeki daripada Allah. Sebab mereka turun tu, bismillah. Start boat tu, belum tentu lagi. Dapat tak dapat ikan tu, duduk dalam lautan yang luas. Tapi mereka yakin. Usah. Kadang-kadang ada hari dapat banyak. Sampai 100 kilo, 20 kilo. Kadang-kadang minyak enjin pun tak lepas. Itu panggil rezeki. Usaha dahulu. Lepas tak dapat, kita kata memang tak ada rezeki hari ni. Jangan pula kita kata, pasal apa tak pergi laut. Memang 21 bulan nampak Loh Mahfuz tulis. Memang kalau saya tepi pun saya tak dapat ikan. Tuhan lebih tahu dari Tuhan. Tak boleh. Kita pergi dulu. Pergi dulu, usaha dulu, cari dulu, tak dapat. Pasal apa? Tak ada rezeki hari ni. Hari ni Tuhan, tak ada rezeki. Itu betul. Jangan kita daripada awal lagi kita tak pergi, kita kata, tak ada rezeki. Sebab tu dia suruh sini ialah, kita kena ada keyakinan. Keyakinan terhadap apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perkara-perkara yang kita kena yakin. Kita kena yakinlah hati kita. Antaranya ialah rezeki. Rezeki. Rezeki tadi ialah perkara yang perlu kita kena yakin. Tu Allah Ta'ala tentukan. Jangan bimbang. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Macam kita fikirlah. Mak ayah kita. Yang ada anak sampai 10 orang. Tambah orang banyak ni anak ramai-ramai. 12, 11 kan. Mak empak kita tu. Kita tengok. Kai pagi makan pagi je. Mati dah anak? Tak mati. Ada tuan-tuan dengar. Kau belah-belah ni lah. Parit 3 ke bensin. Anak dia mati tak cukup makan. Tak ada. Mana ada? Tak ada. Tak ada orang yang mati sebab anak. Tuhan dah janji dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia kata apa? Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jangan kamu takut. Jangan kamu bunuh anak kamu. Kenapa? Kamu takut kamu menjadi seorang yang miskin. Tak perlu. Tak perlu kita nak bunuh anak. Pasal anak ni Tuhan lahir saja atas dunia ini. Tuan-tuan, di sana ditentukan kepada kita rezeki yang perlu kita dapat, insya-Allah, daripada Allah Taala. Rezeki. Rezeki. Kalau tak ada rezeki ni, tak usah kata apalah. Macam kita buat benang. Tak ada rezeki, kita kata. Tak ada rezeki. Besoklah. Dah panggil dah call lah. Mesin nak turun esok. Pukul 8 pagi. Tiba-tiba main malam ni. Orang panggil apa? Dulu satu ketika dulu ada apa, bena perang kan. Bena perang. Yang habis dia serang. Habis. Tak ada apa dah. Habis kan. Tu panggil tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Tu panggil tak ada rezeki. Rezeki ni, jangan kita ada action cakap, jangan kita ada sombong, jangan kita ada angkuh. Kita kata kita ni ada. Ini bukan hak kita. Rezeki itu daripada Allah Ta'ala. Bukan kita punya. Tapi kita kena yakin, kata Abdullah bin Abbas, kamu kena yakin lah hati kamu tentang jaminan Allah Ta'ala kepada kamu. Rezeki tadi. Sama. Yang kita katakan, ada orang yang dia ada pedak dah buat kontrak-kontrak ni. Hantar tender tak dapat. Habis duit beli borang tender ni lebih banyak daripada dapat. Dia pedak dah. Tiba-tiba dengan tak semena-mena hari tu, jabat daerah call, jabat tanah call, kementerian ni call, yang ada dapat ni. Dapat. Itu kita panggil rezeki. Kalau tak ada rezeki, tak usah kata apalah. Tak usah kata, bab tu ini kita kena yakin bab berkenaan dengan rezeki. Rezeki ni Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Kalau bukan rezeki kita, jangan nak kata apalah. Jangan nak kata apalah. Sebab tu rezeki ni apa yang telah pun masuklah hati, dalam perut kita. Kadang-kadang duit dalam kocek kita, RM50 ni bukan duit kita. Tak rezeki kita.
Tiba-tiba bini call kita anak sakit, nak pergi klinik habis duit. Tiba-tiba kita tengok motor kita rosak. Tak ada rezeki kita. Rezeki untuk motor. Jadi semua itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, rezeki itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu rezeki kita jangan bimbang, terutama orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ni juga Allah Taala pelihara rezeki dia. Allah Taala pelihara rezeki dia. Man talabal ilm kafalallahu rizqahu. Siapa yang menuntut ilmu, Allah Taala akan pelihara rezeki dia. Ilmu ni kita kena mengaji, kita kena belajar sebagainya, kerana rezeki Allah Taala akan beri jaminan kepada dia. Sebab tu anak-anak kita ni kita bagi dia mengaji. Tak kiralah mengaji apa benda pun, kemahiran kan mengaji apa, kena bagi ada ilmu, Allah Taala akan berikan kepada dia rezeki. Rezeki. Orang menuntut ilmu ni insya-Allah. Saya teringat ada seorang, tuan-tuan pun ada Ustaz Yahya. Saya ada tahfiz di Kurnia Jaya. Ini contoh kita kata apa, nuntut ilmu ni Tuhan pelihara rezeki. Dia anak ramai waktu dia pergi Jordan, ngaji Jordan bukan Mesir. Dia pergi sambung pelajaran di Jordan. Sambung Jordan, bawa anak-anak keluarga semua. Itu kan, isteri dia pun orang kata pergi sana pun, isteri kita tak kerja, maknanya pergi duduk jual untuk sebas lah. Tapi tuan-tuan, berjaya dalam pelajaran anak-anak dia berjaya. Nak sebut, maknanya dia berani tau. Berani yakin tentang menuntut ilmu ni, rezeki Tuhan jaga. Di Jordan, kos tinggi bukan Mesir. Mesir okey lah. Jordan kita faham. Dia punya dinar dia mahal. Mesir okey. Sebab tu kalau kita pergi di Jordan ni, kalau kita ada kira duit kita, pakai tak makan apa dah. Pakai tak minum apa dah kan. Duit dia punya dinar dia tinggi sampai kat RM8 kan. Mahal. Kalau kat Mesir okey lah. Kan? Jadi kita tengok, itu contoh yang boleh kita tengok orang yang menuntut ilmu ni, dia gitu. Dulu ada seorang meninggal dah. Anak-anak dia berjaya juga. Ayah daripada kawan saya. Waktu tu, dah berkeluarga, lepas tu pergi, waktu tu di India boleh mengaji lagi dah. Dia mengaji di India. Tinggal. Anak isteri pun semua. Maknanya, nak menggambarkan, dia bukan senang susah. Artinya menuntut ilmu tu. Jadi, Tuhan jaga, pelihara rezeki dia. Rezeki dia. Sama juga macam kita yang duk berjuang Islam ni pun, agama ni pun sama. Saya teringat pesanan almarhum Ustaz Hassan Shukri. Ustaz Hassan Shukri. Ustaz Hassan Shukri ni, dia balik daripada Iraq. Dia pergi waktu tu dengan beasiswa daripada usaha daripada PAS lah waktu tu. Antara pergi Iraq waktu tu ialah apa, Ustaz Hashim Yassin, Ustaz Dawud Iraqi, kemudian Ustaz Isamuddin, abang kepada apa nama, Datuk Badaruddin Mufti Kedah, Ustaz Dahlan, marhum dah ni, yang pernah memimpin BIM Perlis, apa nama, itulah waktu tu saya tak ingat apa orang figure lagi, yang Ustaz Jaluddin Wahid yang pernah menjadi Pesuruhjaya PAS apa negeri Melaka. Mereka pergi balik, pergi ke Iraq balik tahun 60-an. Waktu tu orang panggil apa, kerja ni cari kita lah, bukan kita cari kerja. Ijazah waktu tu. Tapi dia balik telah bekerja full time dengan PAS. Gaji tak lah, saya dia beritahu saya 300.5 waktu tu. Duk Kuala Lumpur 300.5 tuan. 300.5 waktu tu. Kaedah isteri kepada Ustaz apa nama Ustaz Hassan ni, orang kata nak tampung hidup ni, waktu tu budak-budak universiti ni Semelaya katanya. Jadi dia tolong masak, itulah upah, orang panggil apa, daripada lebihan masakan daripada tu, itulah makanan keluarga dia.
keluarga dia. Itu. Dia pernah beritahu, dia kata, kita berjuang ni Ustaz. Ustaz Deres, dia lebih kurang ni kan. Banyak ni. Banyak kan. Dia kata, dengan bimbang dia kata, kaya tu tidak, tapi tidaklah susah, dia kata. Tapi betul lah. Apa yang berlaku pada dia sendiri. Sebab tu kita kata, kita buat kerja-kerja agama ni, maka kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Yang pertama kita kena tengok hak Tuhan, hak yang orang yang tak sembah Allah Ta'ala, yang syirik dengan Allah Ta'ala pun, Tuhan bagi dia makan, bagi rezeki kat dia. Takkan pula kita jaga agama Allah, Allah Ta'ala tak bagi kat kita. Ni hak yang duk tak sembah Allah. Tak sembah Allah, dia syirik dengan Allah Ta'ala kan. Itu pun Tuhan beri pada rezeki. Takkanlah pula kita ni yang jaga agama Allah, yang meneruskan kerja-kerja yang Nabi tinggalkan kepada kita, maka sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil, yang Ar-Razzaq, yang bersifat pemberi rezeki itu akan menjaga dan melihara kita. Ini sebab ini antara yang perlu kita yakin. Salah satunya ialah berkenaan dengan rezeki. Dan kita yakin lagi, iaitu berkenaan dengan ajal kita. Ajal kita. Ajal ni ketentuan Allah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang ni, dia tak cepat dan tak lambat, on time. Ajal. Kadang-kadang kita pergi ziarah yang sakit teruknya, bini dia mati suami, ada juga. Itu ajal. Suami dia bila pergi ziarah, suami kak meninggal pasal apa? Allah tak tahu Ustaz. Mana anda kata pening kepala, meninggal. Yang teruknya duk terlantarnya, isteri dia. Itu panggil ajal. Ajal isteri dia belum lagi. Ada orang yang kereta total loss, tapi dia tak meninggal. Tengok ke kereta tu, tak ada dah. Meninggal. Ada setengah kereta sikit dia meninggal. Ini ajal. Ajal. Ada cucu budak kampung saya tu jatuh daripada bangunan. Tingkat 7 ke tingkat apa. Tinggal jatuh. Tak mati. Tak mati. Budak satu tingkat. Tak mati. Ada orang tengah jatuh katil sekaki. Mati. Itu kita panggil kan ajal kan. Ajal. Ajal ni. Sebab tu ajal tu Allah Ta'ala tentukan. Dia tentu dah. Waktu kita berada di dalam rahim, di azali, ditentukan kita begitu. Ditentu dah kita begitu, maka kita terimalah hakikat berkenaan dengan apa yang kita katakan tadi sebagai bentuk ajal. Ini tadi yang perlu kita lihat, perlu kita kena tengok. Ini adalah merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang kita kena beriman, kita yakin terhadap apa sahaja yang berlaku itu, ketentuannya, ajalnya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ajal tadi. Ni kena yakin. Kena yakin. Ajal. Jangan pula macam kita dapat lebih buruk. Ada lori trailer tayar 10. Lori lalu, kita pun duduk tengah-tengah Pak Long. Lori no, tak apa Ustaz. 20 hari bulan ni tak mati saya. Tapi duduk tengok. Nak tengok berkecil otak agak tulang kat benda kan. Cakap boleh buruk pula. Tak boleh lagu tu kan. Kita yang kata ajal ni tuan-tuan macam mana? Ajal. Ajal ketentuan gitu. Misal kita kata banyak berlaku kan. Kita tengok. Dia macam pernah berlaku pada Ustaz Tayyib Azamuddin. Ustaz Tayyib Azamuddin. Dia kebetulan nak balik daripada Mesir tu, yang melibatkan kematian antaranya Qadhi Besar Kedah, Syekh Aziz, yang kapal terbang jatuh di Bangkok. Balik daripada Mesir, Syekh Aziz pergi Mesir. Syekh Aziz itu ialah bapa kepada Datuk Muhammad yang pernah menjadi ketua pengarah JAKIM. Saat Tayyib Azamuddin ni kebetulan dia tak jadi balik, cancel flight tu. Kalau tidak dia balik sekali. Tu panggil ajal tak ada lagi. Ada setengah orang pula. Sebab tu kerana benda berlaku satu perkara ni kita kena
melihat di segi sudut semuanya penguasaan Allah Ta'ala. Ada setengah orang pula dia patutnya dia tak lalu jalan tu. Sepatutnya dia balik semalam, tiba-tiba balik hari ni. Dia balik hari ni, na'udzubillah berlaku aksiden kita katakan tengah jalan. Bukan sebab dia kena trailer kan, lori kan, masuk lorong lain sebagainya. Nampak ada tu ajal. Ajal. Ajal kalau dia balik semalam, mungkin tak kena. Tak kena kan balik hari ni. Semua ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Sebab tu kita kena yakin terhadap apa yang berlaku. Kalau ajal ni dah sampai dah. Kalau ajal ditentukan begitu keadaan dia, maka kita sampai waktu kita kena yakin terhadap apa perkara yang berlaku satu perkara atas dunia ini, semuanya itu telah pun ditentukan dan menjadi keyakinan kepada kita. Keyakinan kepada kita terhadap apa saja yang berlaku terhadap diri kita, itu adalah mempunyai kaitan dengan ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu ajal. Yang ketiganya ialah berkenaan dengan sa'id, bahagia. Ditentukan juga di azali. Bahagia kita. Kebahagiaan kita telah pun ditentukan. Ditentukan berkenaan dengan kebahagiaan yang ada kepada kita. Kebahagiaan, kadang-kadang kita tengok perkara-perkara yang bahagia ni masuklah sihat badan, keselesaan. Itu bahagia kita. Allah Ta'ala tentu kita begitu. Tapi kita kena ikhtiar lah. Kita kena ikhtiar, kita kena jaga elok-elok supaya kita mendapat kebahagiaan. Bahagiaan Allah Ta'ala tentu dah. Tapi kita kena menjaga kebahagiaan kita supaya kebahagiaan itu kita dapat kecapi dengan baik. Dengan baik. Kenaan dengan hal-hal seperti begini, perlu kita kena terima hakikat. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kebahagiaan. Sebab tu kalau kita dapat seorang isteri, kita katakan isteri yang boleh memberikan kebahagiaan kepada kita. Ataupun kita dapat anak kita, dapat suami ke, dapat isteri yang bahagia, alhamdulillah. Itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Begitu, syukur. Ada orang yang setengah tiba-tiba tidak dapat kebahagiaan dalam kehidupan suami isteri. Masalah suami buat masalah, isteri masalah, kadang-kadang isteri lari, suami lari. Berlaku macam-macam. Berlaku macam-macam. Zaman-zaman hari ni kadang-kadang suaminya bekerja di Taiping, isteri bekerja di Kuala Lumpur. Tiba-tiba banyak berlaku. Macam-macam lah. Benda-benda yang kita tengok berlaku dengan sebab begitu rupa. Itu semua tidak mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Ditentukanlah, kita terimalah hakikat itu, kita tak dapat kebahagiaan. Dan kebahagiaan. Yang keempatnya ialah kecelakaan. Kecelakaan yang tetapkan begitu juga. Kadang-kadang ada benda yang kita sebut tadi ialah kecelakaan yang menimpa kepada kita. Kecelakaan yang menimpa kepada kita yang juga telah pun ditentukan sejak azali lagi. Ditentukan begini. Walau bagaimanapun, macam kita kata tadilah, kita cuba nak mengelak kecelakaan tadi. Kita tahu celaka ni akan berlaku kalau kita buat demikian. Jangan kita pula pergi juga nak duduk macam saya sebut tadi. Ada lori, kita pergi duduk tengah jalan. Kita ni orang panggil apa? Kita tidak boleh mengatasi takdir. Kita hanyalah boleh mentadbir. Tadbir ni maknanya kita bawa kereta, kita ikut orang kita. Itu tadbir. Takdir pula, kereta lain melanggar lorong kita. Itu takdir. Itu takdir. Kita jaga semua dah. Makanan kita makan ubat juga. Itu tadbir kita. Kita boleh tadbir, tapi takdir tidak boleh. Takdir, ketentuan Allah Ta'ala yang kenakan kepada kita. Kita hanya boleh tadbir. Tadbir, ya. Kita tadbir. Kita makan ubat. Kita bersenam. Itu tadbir kita. Takdir, nak kena juga. Itu takdir. Takdir. Jangan kita duduk mencari berkenaan dengan hal-hal yang kita katakan yang boleh membawa kecelakaan
dalam hidup kita. Tak boleh kita nak bawa juga kecelakaan kita dengan perkara-perkara yang kita nyatakan tadi, yang menyebabkan satu perkara yang kita dapat lihat boleh menyebabkan terjadinya hal-hal yang boleh mudarat diri kita. Walaupun kita tak tahu, sebab tu bab qada qadar ni, ketentuan Allah Ta'ala kepada kita ni tuan-tuan, dia adalah merupakan perkara yang sudah pun ditentukan oleh Allah. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Ini menjadi, sebab tu menjadi rukun iman. Rukun iman. Rukun iman. Menjadi rukun iman kepada kita. Sebab tu kita kena beriman. Rukun iman ni benda yang kita tak tahu. Sebab itulah kita memerlukan Rasul. Memerlukan Nabi. Rasul ni nak cerita benda-benda macam ni lah. Benda-benda yang macam ni. Hak berkenaan dengan sam'iyat, syurga, neraka. Semua tak pernah pergi belaka. Pahala, semua tak tahu belaka. Yang cerita kepada kita siapa dia? Nabi, Rasul. Ni tugas Rasul. Tugas Rasul datang ke dunia ni bukan tujuan untuk nak tunjuk bab dunia. Bab dunia ni otak manusia yang Allah Ta'ala beri pandai sendiri dah. Tak perlu ajak pun tak apa, bab dunia. Bab dunia buatlah. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu buatlah. Kamu lebih tahu berkenaan urusan dunia kamu. Bab berkenaan dengan dunia. Boleh fikir sendiri. Boleh fikir sendiri. Kita katakan, kita nak supaya nak ada kemudahan-kemudahan hari ni. Telefon kita katakan, ni tak perlu pun. Rasul tak perlu nak ajar kita pun berkenaan dengan buat telefon. Otak manusia ni Allah Ta'ala beri, ada otak kanan, ada otak kiri. Otak sentiasa kreatif. Nak fikir macam mana untuk nak menyenangkan dia. Otak dia. Otak manusia berkembang. Sebab tu Allah Ta'ala suruh manusia ni jadi khalifah. Allah Ta'ala tak bagi malaikat jadi khalifah di bumi ni. Kerana malaikat dia tidak ada kehendak, tidak ada nafsu. Malaikat tidak memerlukan handphone. Sebab tu tidak akan ada handphone. Malaikat tidak perlunya ada internet. Kita perlu. Islam larang tak? Islam tak larang. Islam tak pernah larang berkenaan dengan perkembangan teknologi. Teknologi. Malaikat tak perlu nak kapal terbang. Yang perlu nak kapal terbang kita. Sebab tu Allah Ta'ala beri otak manusia fikir macam mana nak mudah dia. Tak ada masalah. Islam tak larang. Islam tak larang. Islam tak larang begitu. Rasul tugas dia nak cerita ni adalah berkenaan macam ni lah. Berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan azab, neraka, syurga dan sebagainya perlu diberikan, jelaskan kepada manusia yang lain. Barulah mereka ni akan dapat memahami terhadap hal-hal yang kita katakan tadi, hal-hal yang berkaitan dengan apa agama kehidupan kita tu tadi. Jadi itu hal-hal yang perlu kita kena yakin. Dia kata, kamu kena yakinlah hati kamu terhadap suatu perkara yang telah pun dijamin oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab tu bila kita ni mengaji, kita beriman dengan Allah, maka insya-Allah kita rasa tenang hati kita. Kerana semua berlaku itu, semuanya di bawah pengetahuan Allah Ta'ala. Kita tak maki Allah, kita tak marah Allah. Setiap apa yang berlaku, sebab tu Nabi sebut betapa ajaibnya, kagumnya orang-orang beriman. Bila diberikan kepada mereka musibah, mereka sabar. Diberikan kepada mereka nikmat, mereka bersyukur. Ini orang beriman. Orang tak beriman pula, diberikan kepada dia nikmat, dia bersyukur. Berikan kepada mereka musibah, mereka maki Tuhan. Marah Tuhan, itu tak beriman. Ini berbeza kita begitu. Apabila kita hidup dengan agama, kita hidup dengan lingkungan agama, kita hidup dengan pegangan agama kita, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang sentiasa tenang dalam segala-gala kehidupan kita. Jadi saya itulah saya dapat uraikan berkenaan dengan satu wasiat yang diwasiatkan, dipesan oleh Abdullah Ibn Abbas kepada kita semua. Wallahu alam. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, kita akan sambung lagi dalam kuliah yang akan datang, dalam bulan yang akan datang. Harapkan tak ada lah program-program saya ni. Hari Sabtu Ahad ni satunya saya ada program-program dekat luar sebagainya. Walaupun saya akan
Kalau tidak ada program yang perlu saya pergi, ini insya-Allah kuliah ni kita akan dapat laksanakan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ada soal jawab dan sebagainya, silakan. Allah.